Boleh tengok rakaman lah. Okey, sekejap ya. Kita nak ambil masa sekejap je hari ni. Kita nak fokus beberapa soalan yang Syakirin dan Ikhwan salah dalam paper 1. Kita fokus kat situ je. Jadi akan buat pembetulan. Cuma Ikhwan dengan Syakirin wajib salin dan hantar kepada saya untuk saya semak. Okay, kemudian lepas awak semak, baru awak upload kepada tim dekat kelas, tim kelas. Jelas hari ni proses dia, saya cerita balik semua 5 soalan ni. Kemudian awak akan salin penyelesaiannya, hopefully awak boleh faham. Okay, kita go through satu persatu. Kalau tak faham, berhentikan saya, beritahu dekat mana tak faham. Kemudian ambil gambar jelas-jelas, hantar dekat saya, supaya saya boleh semak awak melalui proses intervensi ni. Kemudian baru upload dekat Teams nanti. Okay. So, terima kasih Zai juga join. Zai sebenarnya tak wajib join tapi boleh, alhamdulillah boleh join. Okay. Saya share skrin dulu. Kita rujuk terus kepada soalan pertama. Nampak skrin saya? Nampak. Yang ni kalau tak silap saya soalan nombor 4 ya. Saya tak pasti Zai betul ke tak betul. Okay, jadi kita pastikan two way communication. Kalau awak nak bertanya ke, awak nak jawab ke, ni lah masa dia. Jawab. Kalau saya ada tanya apa-apa tu boleh jawab. Anyone daripada 3 orang awak ni lah. Okay. Graph of motion ataupun motion graph ni soalan wajib. Memang tiap-tiap kali kalau awak buat partial, memang akan ada soalan daripada topik ni. Okay. Kena tahu ada 3 jenis graf. Okay. Seperti dalam kelas yang lepas saya cerita dah ada 3 jenis graf. Apa beza 3 jenis graf ni? Kat sini awak kena salin Ikhwan dan Syakirin. Dengar tak Ikhwan? Dengar Cikgu. Okay. Copy everything semua. Sambil-sambil belajar, sambil salin. Lepas tu tanya soalan. Alright, 3 jenis. Kenapa ada 3 jenis? Semuanya against time. Tapi whether it is displacement against time, velocity against time, atau acceleration against time. Tiga-tiga ni mungkin ada bentuk graf yang sama, tapi akan diinterpret ataupun interpretasikan sebagai maklumat yang berbeza. Contohnya, kalau kita letak graf yang pertama macam ni, semuanya constant. Bukan, semua garisannya tidak mempunyai kecerunan. Okay. Untuk graf pertama ni, S lawan T, okay. Maksud graf tu bergantung kepada, setiap graf ni maksudnya bergantung kepada garisan ataupun graf yang kita hasilkan. Kalau saya tandakan dekat sini 5 yang bermaksud 5 meter, okay, 5 meter, sebab apa? Time kita ukur dalam second, jarak kita ukur dalam meter. So, untuk setiap masa, daripada masa kosong, lepas tu masa 1, masa 2, 3 saat, 4 saat, 5 saat, semuanya kekal 5, 5, 5, 5. Objek itu berada 5 meter daripada titik origin. Adakah ianya bergerak? Cuba jawab Ikhwan. Bergerak ke? Tak. Kenapa tak bergerak? Sebab dia constant. Ya. Daripada titik kosong, 5 meter daripada titik kosong. 5 meter, alamak, saya pen ni tak detect pun dah. Sekejap. Okay. 5 meter daripada titik origin, objek berada di situ. Subhanallah, pen ni. Ui. Tahan. Sekejap. Sekejap. Pen saya buat high. Okay. 5 meter daripada titik origin, objek berada di situ.
Dan pada masa saat pertama sampailah saat keberapa pun dia tetap ada. Maksudnya objek tidak bergerak. Okey, apa maksudnya? Kalau graf yang sama S lawan T tetapi ada keturunan, barulah objek sedang bergerak. Di mana saya tahu? Saat kosong, objek duduk di kosong. Saat satu, objek duduk di satu, contohnya 1 meter. Satu saat lepas itu, saat kedua, objek berada di mana? 2 meter. Bermaksud objek sedang bergerak. Okey, objek sedang bergerak. So, conclusionnya adalah kalau graf tu adalah S lawan T, maka keturunan jika ada mewakili nilai velocity. Laju. Okey. So S lawan T, kalau ada keturunan adalah velocity. Tak ada keturunan, macam ni kan tak ada keturunan. Straight je, tak ada keturunan. Maka tidak ada velocity. Satu objek yang tak ada velocity dipanggil at rest ataupun stationary. Okay. Tapi graf dalam soalan ni bukan graf S lawan T. Graf dalam soalan ni adalah V melawan T. Graf yang seterusnya. Okay. Saya nak padam A lawan T tu sebab mengganggu ruang. Kita bincang kemudian A lawan T tu. V lawan T tu. Okay. So V lawan T. Kalau kita perhatikan dengan guna cara yang sama. Syakirin tengok Syakirin pula jawab. Apa maksudnya? Bila masa kosong, kalau saya tanda kat sini 5. Okay, bermaksud 5 meter per saat. Velocity lah. Okey. Pada saat kosong 5. Pada saat 1 juga 5. Pada saat 2 juga 5. Pada saat 3 juga 5. Soalan saya untuk Syakirin. Adakah objek bergerak? Cuba jawab Syakirin. Bergerak dengan uniform. Bergerak, betul. Okey, bergerak. Awak sambung tadi tak kuat. Kuat sikit. Dengan uniform velocity. Bergerak dengan uniform velocity. Okay, thank you. Move at constant velocity. Betul. Okay, walaupun bentuk graf pertama dengan graf kedua adalah sama, tapi kita interpret dia dengan motion yang berbeza. Sebab tu kita kena buat jalan macam ni. Kita buat penceritaan macam ni. Okay, saat kosong dia 5. Saat pertama 5. Saat kedua 5. Tapi 5 tu bukan 5 meter tetapi 5 meter per saat yang mewakili hal laju objek bergerak. Dekat sini pelajar selalu silap. Dia ingat bila dia dapat graf yang tak ada keturunan macam ni je, confirm lah dia at rest. Dekat situ mula pelajar akan misinterpret. Sebelum awak interpret, pastikan awak tengok dulu apakah yang diwakili ataupun yang dicatat pada paksi Y. First, langkah pertama. Sebab itu yang menentukan segalanya. Lepas awak tahu ni graf jenis apa, baru boleh awak interpret everything here. Okay, sama juga. Kalau lah graf itu happens to have gradient, ada keturunan graf V lawan T ada keturunan. Okay, so dekat sini macam mana pula? Let's say pada masa kosong velocity-nya kosong, pada masa 1 velocity-nya 1, pada masa 2 velocity-nya 2, pada masa 3 velocity-nya 3. So with increment of time, dengan perubahan masa, bila masa berubah atau masa bertambah, hal laju juga bertambah.
daripada perlahan. Kerana saya tahu daripada 0 naik 1. Lepas tu naik 2. Lepas tu naik 3. Lajunya meningkat dengan masa. Apa maksud dia kat sini? Zai pula. Apa maksud dia, Zai? Dia memacut. Memecut, betul. Objek sedang mengalami pecutan. Okey, pecutan ni apa maksud dia? Kalau kita kata seorang pemain bola memecut ke arah bola. Memecut ke arah bola. Maksud dia daripada keadaan perlahan kepada satu keadaan yang lebih pantas ataupun laju. Macam mana dalam graf ni lah. Laju pertama 1 perlahan. Lepas tu dia meningkat. Lajunya kepada 3. Objek sedang memecut. Ingatlah situasi ni. Memecut ke arah bola. Okey. Tapi yang paling tepat sekali. Pemerintah saya tengok ni dia seronok lah. Okey. Constant acceleration. Kalau awak boleh jawab constant acceleration, yang tu jawapan sangat-sangat tepat. Kenapa constant acceleration? Kerana grafnya adalah graf linear. Graf linear means graf lurus. Ada kepecutan tak constant? Ada. Ada pecutan tidak constant. Contohnya macam ni. V lawan T, dia ada kecurunan. Tapi dia ada lengkungan. Macam tu. Yang ini increasing acceleration. Pecutan meningkat. Nanti kita bincang kemudian. Okay, enough. Sedikit repeat untuk bahagian S lawan T dengan B lawan T. Sekarang ni B lawan dengan T. Awak akan, dalam kepala awak akan main satu trigger, iaitu kalau ada kecurunan maka ada pecutan. Okey, kalau tak ada kecurunan, tak ada pecutan. Soalan saya pertama untuk Ikhwan Jeffrey. Untuk bahagian PQ. Bahagian PQ. Soalan saya, apa berlaku kepada objek dalam PQ? Nampak tak ada kecurunan? Graf V lawan T. Apa yang sedang berlaku sekarang? PQ apa ni, graf dia dalam keadaan pegun. Objek dalam keadaan pegun. Betul ke Syakirin? Adakah Syakirin nak bersetuju? Ataupun Syakirin ada pendapat lain? Kita tengok graf dia mendatar, tak ada keturunan. Tapi graf ni graf V lawan T. Okey, Syakirin, pendapat awak pula Syakirin? Objek moving ke, not moving ke, at rest ke, ataupun accelerate? Hello, ada ke Syakirin? Sekarang dah terleft pula. Oh ada, Airi pun ada, Syafia pun ada. Okey. Syakirin, saya sedang memanggil anda. Tak ada ke? Cikgu nak cuba. Okey, boleh. Airil ke? Ya. Okey, cuba Airil, kuat sikit. Dia moving at uniform or constant velocity. Okey, kenapa awak cakap macam tu? Boleh bagi Sebab reason tak? sebab dia tak menaik dengan dia tak menurun. Okey. Tapi velocity dia tak ada, bukan dekat kosong, so dia still bergerak. Okey, betul. Tahniah, terima kasih. Bila kita, Ikhwan Jeffrey dengar, Ikhwan dengar, okey. Bila graf itu mendatar, awak kena ada sedikit alert bahawa graf ni graf laju. Apa yang ditandakan 8 di sini adalah merujuk kepada 8 meter per second. 8 meter per second bermaksud suatu hal laju. Objek sedang bergerak dengan hal laju 8 meter per saat. Pada saat pertama 8, saat kedua 8, saat ketiga 8, sampai saat kelima pun 8. Adakah objek tidak bergerak? Jawapannya tidak. Objek sedang bergerak dengan
halaju seragam. Okey. Kalau kita nak graf tu merujuk kepada objek tak bergerak, V lawan T, graf tu mesti ada kat sini. Okey, menandakan kosong, 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 kosong. Sampai saat kelima pun kosong. Ini baru at rest. Graf dia ada pada satu bacaan nombor dengan halaju 8. Bermaksud objek moving at constant velocity. Boleh ke Ikhwan? Boleh. Okey, jangan ulang kesilapan tu sebab soalan ni wajib. Nanti kan awak jumpa lagi rugi je. Awak kerugian pula jumpa macam ni. Hati-hati untuk graf mendata macam ni ada dua kemungkinan jawapan. Whether it is at rest kalau S lawan T. Kalau S lawan T baru at rest. Hati-hati. Hati-hati. Awak kena salin everything ya, salin everything sebab rugi. Okey. So PQ selesai. QR, siapa nak cuba untuk bahagian QR? Kita tengok kat sini. Saat kelima, halajunya 8. Saat ke-7, lebih kurang halajunya 5. Lepas tu saat ke-10, halajunya kosong. Apa berlaku kepada halaju? Siapa nak jawab? Apa berlaku pada halajunya? Siapa nak jawab? Mana Syakirin? Dah ada belum Syakirin? Hello, Syakirin? Masalah ke? Okey, siapa nak cuba? Syafia ke? Cikgu nak cuba. Siapa ni? Zai ke? Zai. Okey, cuba. Decreasing velocity. Okey. Velocity-nya berkurang, betul. 8, 5, 0. Bila halaju berkurang dengan masa, bermaksud ini adalah motion jenis apa? Ikhwan. Kita bagi Ikhwan jawab banyak sikit. Dan halaju berkurang dengan masa. Apa ya ke? Okey, dengar. Dengar tak ni? Saya cakap ni. Kalau halaju bertambah dengan masa, kita panggil dia pecutan. Kan? Objek memecut ke arah bola daripada perlahan kepada laju, kita panggil dia pecutan. Kalau terbalik, kita panggil apa? Daripada laju kepada lebih perlahan, kita panggil apa? Nyah pecutan. Nyah pecutan, betul. Okey, tahniah. Dalam bahasa Inggeris panggil apa? Deceleration. Deceleration. Pandai. Okay, thank you. Bagus. So, objek dalam lengkungan ataupun garisan QR mengalami nyah pecutan. Maksudnya daripada 8 tadi, mula-mula dia bawa 5 saat. 8. Tak berubah laju dia. Sampailah saat ke-6, baru dia velocity drop. Turun. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, sampailah dekat R. Okay, moving on. Nak buat ringkas tu dia terjadi lama. Tak apalah, alang-alang cerita kan. Okay, decelerate. Okay, last one. RS. Dekat sini pun ramai pelajar tersilap. RS ni apa berlaku? Sama juga awak tengok masa meningkat tak? Meningkat. Dari saat 10 pergi saat ke-11, pergi ke saat 12. Okey, masa tak ada masalah. Tak ada masa berhenti, tak ada. Apa jadi pada halaju? Saat ke-10 laju kosong. Saat ke-11 laju lebih kurang negatif 3. Okey, dari situlah negatif 3, 12, negatif 6. Apa jadi pada velocity? Siapa nak jawab? Kosong, negatif 3, negatif 6. Apa jadi pada velocity dulu? Increasing. Increasing. Okey, bagus. Kalau boleh jawab increasing, bagus. Yang ni awak kena faham. Dari segi nombor, kalau kita fikir kalau kita fikir dari segi nombor, kosong, negatif 3, negatif 6. Jadi makin kecil kan?
Sebenarnya awak terlupa satu konsep, yang velocity boleh jadi dua nilai. Dia boleh jadi satu nilai positif yang bermaksud bergerak ke kanan. Okey, dan boleh jadi satu nilai negatif yang bermaksud sedang bergerak ke kiri. Okey, sama dengan displacement juga. Displacement kalau positif sebelah kanan, negatif sebelah kiri. Tak sama dengan pecutan. Kalau pecutan, nilai positif mewakili pecut ataupun accelerate. Kalau nilai negatif membawa maksud nyah pecut. Jangan pula awak terfikir yang kalau pecutan positif, itu maksudnya pecut ke kanan. Pecutan negatif, pecut ke kiri. Itu salah dah. Pecut dia special. Pecutan special, positif bermaksud increasing velocity with time. Decelerate means decreasing acceleration ataupun decreasing velocity with time. Okay. So, itu sahaja untuk nombor 4. Ini jawapan dia apa? Saya pun lupa lah. Tapi saya tak catat pun jawapan dia apa. D. A salah. Apa dah? D. D kan? Okay. So, D tepat. The toy car moves with increasing velocity from R to S. So, daripada R pergi S, negatif. Daripada kosong pergi negatif 6. Lajunya meningkat. Okay, objek sedang memecut. Lupa saya tanya. Lupa nak tanya pula. Objek sedang memecut. So, constant velocity. Lepas tu nyah pecut. Kemudian pecut semula. Itu summary dia. Okay, hopefully boleh buat sebab soalan ni wajib. Memang akan ada soalan ni. Tinggal lagi awak tak tahu graf yang mana. S lawan T ke, V lawan T ke atau A lawan T. Okay. Anything yang nak tambah ataupun nak tanya untuk graf? Motion graf? Kalau ada, jumpa lepas ni lah. Atau kita lepas ni. PM saya. Okay, PM saya. Sebab kita tak nak lama-lama petang-petang ni. Kita nak pergi kepada soalan-soalan lain juga. Okay. Terusnya, I guess this is question number 7. Nombor 7. Yang ni saya dah cerita dalam kelas hari tu. Lepas tu kita nak recall balik lah sebab ini satu bentuk soalan yang lebih kurang sama cuma menggunakan hukum Newton kedua. Okay, Newton second law of motion. A car have a mass 1000 kg. Ini jisim kereta. Bergerak dengan pecutan 4 meter second negative 2. Ni sebenarnya negative 2 ya. Ada typo dekat situ lah. Pecutan, simbolnya A. There is a frictional force 1000 Newton acting on the car. Okay. Bila dapat diagram macam ni, awak ada dua pilihan. Sama ada awak nak guna diagram ni atau awak lukis semula. Apa maksud lukis semula? Awak menggunakan lukisan blok. Kalau saya selesa lukis blok. Because saya tak suka tengok distraction lain. Macam tayar, pintu dia, lagi ada lukisan steering, ada orang. Saya tak suka distraction tu. Okay. Tapi kalau awak nak guna, no problem. Sebab dalam paper 2 pun kadang-kadang soalan minta awak label. Awak boleh guna. Cuma saya akan cuba bawakan dalam dua cara lah. Pastikan awak menulis. Pertama, motion kereta tu. Bergerak ke mana. Itu yang pertama. Okay. So kereta bergerak ke kanan dalam kes ni. Dan dalam blok juga saya akan buat ke kanan. Jangan tak salin. So saya tulis pecutan. Memecut ke kanan. Ingat tak masa saya ajar dalam kelas. Apa syarat untuk berlaku pecutan? Siapa nak jawab? Macam mana objek tu
boleh memecut? Apa syarat dia? Dia mesti ada dua daya. Satu daya ke belakang, satu daya ke depan. Apa hubungan daya depan dengan daya belakang ni? Mesti sama ke mesti tak sama? Tak sama. Okey, thank you. Siapa yang jawab tu? Siapa yang jawab tadi? Adeline. Okey, Adeline. Thank you. Okey, syarat untuk berlaku pecutan, ingat ni dalam kelas hari tu saya dah ajar dah ni. Saya gunakan F1 dengan F2 kan. Kalau force sebelah kanan 2 Newton, sebelah kiri 2 Newton, for sure lah objek tu, situasi pertama yang berkemungkinan objek tu tidak bergerak. Sebab daya sama. Dia nak pergi mana? Daya sama. Ataupun boleh juga objek tu bergerak tetapi dengan constant velocity. Constant velocity ni yang dalam soalan yang lepas tu. SPM Malaysia 2019 tu. Okey, dalam kes ni objek dikatakan sedang memecut. So mestilah dayanya tidak sama. Okay. First thing first, lukis dulu atau label dulu daya yang diberikan dalam soalan tu. Ingat satu objek yang bergerak dia ada satu daya dipanggil thrust ataupun daya tujah lah. Enjin kereta ke, enjin motorkar ke, enjin boat dan sebagainya. Okey, menyebabkan objek bergerak tu dipanggil sebagai thrust. Okey, kat sini thrust. T-H-R-U-S-T. Thrust. Okey, kemudian frictional force dalam soalan ni dia baik hati, dia lukis kat awak frictional force. Saya pun akan tulis kat sini. Saya buat dua gambaran. Kawan nak buat label macam ni pun boleh, nak label atas diagram pun boleh. Now, the real deal. Kenapa objek boleh memecut? Sekali lagi, kerana daya thrust tak sama dengan frictional force. Ulang, Ikuan Jeffrey. Kenapa objek boleh memecut? Daya thrust tak sama dengan force. Frictional force. Okey. Pada pendapat awak, Ikuan, mana lagi besar? Thrust ataupun frictional force? Ingat objek bergerak ke kanan. Daya mana lebih besar? Ke frictional force? Thrust. Thrust, betul. Tahniah. Thrust lebih besar daripada frictional force. Sebab itu objek akan memecut ke kanan. Okey. Menurut hukum Newton kedua, Newton second law of motion, F equals to ma. Okey, atau sigma F sama dengan ma. Okey, tukarkan pula. Gantikan total force yang terlibat di dalam diagram. Yang ini tolong ingat Syakirin, Puan Jeffrey dan semua yang ada. Okey, ini bermaksud total force. Kita nak gantikan dengan siapa tolak siapa. Siapa tu maksud saya adalah daya. Okey, daya mana tolak dengan daya yang mana. Macam mana kita nak tahu siapa tolak siapa? Dari yang besar tolak daya yang lebih kecil. Macam mana pula saya tahu daya thrust ni lebih besar sedangkan kita tak kira lagi. Sebab itu saya tanya Ikuan tadi, pecutan ni berlaku ke arah mana? So, pecutan berlaku ke kanan bermaksud thrust lebih besar dari frictional force. So, gantikan thrust tu tolak dengan frictional force yang sudah pun diberi dalam soalan 1000 Newton. Soalan dah bagi. So, thrust tolak 1000. Sama dengan jisim M. Jisim kereta 1000 darab dengan pecutan.
Berapa kejutan dia? 4. Okey, yang ini anak saya pun boleh buat. 4 darab 1000. 4000. Tambah dengan 1000. Jawapannya? Apakah jawapannya? 5,000. 5000 apa? Newton. Newton. Okey. Tahniah. Terima kasih. 5000 Newton. Kalaulah awak buat pengiraan, tiba-tiba jawapan awak lebih rendah daripada 1000. Dah kira dah kan? Ikut semua ni. Tiba-tiba jawapan awak katalah 200. Cek balik awak punya matematik. Mungkin matematik awak tersilap atau tertinggal kosong dan sebagainya. Hati-hati sebab pernah berlaku. Sebab tu pentingnya awak tahu trust adalah lebih besar daripada force. Sebab tu objek boleh kecil. Kalau trust sama dengan force, objek mungkin tak bergerak ataupun bergerak dengan constant velocity. Okay. Kalau ada apa-apa lagi dekat sini macam biasa DM saya. Betul-betul. Abang bagi tahu kat saya mana satu tak jelas lagi ya. Next. Okay, yang ni ramai tak boleh jawab juga. Bukan takat yang terlibat wajib intervensi ni saja. The whole class. Tapi beritahu kawan saya dah rakam. Sesi ni kita rakam. Supaya yang lain nak masuk tengok lepas-lepas ni boleh tengok. Okay. Sambil-sambil nak tunggu bola malam ni pun boleh tengok dulu. Okay. Ni soalan daripada soalan 13. Tajuk cahaya. Okay. Kalau jumpa dalam exam 1/U dengan 1/V, ni tak ada lain ni. Tajuk dia adalah daripada Lenz formula. Okay. Bukan Lenz, bukan Z S. Lenz formula. Dia panggil formula Cantor. Apa formula Cantor? 1/F sama dengan 1/U tambah 1/V. Yang ini dekat muka surat depan kertas soalan sudah disediakan pada awak. Dia bagi 1/F. Okay. F ni merujuk kepada focal length. Ni secara ringkas saya perkenalkan formula dulu. Okay. Focal length. Panjang dari titik fokus kepada tengah kantar. U adalah jarak objek kepada kantar. V adalah jarak imej kepada kantar. This is how the formula was represented. Nah, macam mana soalan ni tiba-tiba daripada Lenz formula jadi graf? Itu asalnya sebelum kita keluar formula ni, asal dia macam ni. Ni asal dia. Bukan formula dulu baru graf. Okay, biasanya graf dulu baru jadi formula. Okay. Perhatikan pada paksi Y dan pada paksi X. Apa yang telah dilabel. Okay. 1/U, which is this one, telah dilabel pada paksi Y. 1/V, which is this one, yang ada dalam Lenz formula juga, dilabel pada paksi X. Okay, yang tu first. Tengok ya. Tengok, saya cuba kaitkan untuk kita tahu apa maksud graf ni. Apakah maksud graf ni? Ni pun famous. Kalau keluar ni memang susah lah. Soalan ni ramai tak boleh jawab. Memang ramai tak boleh jawab. Perkara pertama awak perlu buat adalah kenal. Ni adalah graf apa? Ni graf jenis apa ni? Siapa boleh jawab? Nama graf ni. Bukan relationship lah. Graf apa? Graf ada dua. Linear graph, curve graph. Dua je. Ini graf jenis apa? Linear. Linear. Straightforward. Linear. Thank you. Macam mana tahu linear? Graf ni tak ada lengkung. Linear means lurus. Ini trik dia. Graf linear semuanya dibuat berdasarkan formula linear graph. Y sama dengan mx tambah
C. Tak kiralah graf tu linear dengan gradient negatif macam ni atau gradient positif. Semuanya dibuat berdasarkan satu formula asas Y sama dengan MX tambah C. Okay. Kerja awak seterusnya apa? Adalah menyusun formula ini berdasarkan linear equation. Berdasarkan linear equation Y sama dengan MX tambah C. Macam mana nak buat? Dengan betul. Tengok betul-betul, buka mata. Saya padam ni dulu. Okey. Apa maksud Y besar di sini? Y sama dengan MX tambah C. Okey, siapa boleh jawab? 2 tahun awak belajar dengan saya. Linear equation. Kalau Y besar ni, apa maksudnya? Apa maksud dia? Y besar tu. Cikgu Mac pun ajar ni. Dia bukannya huruf. Dia bukannya nombor. Tetapi apa? Label. Label on Y axis. Itu maksud Y. Apa sahaja yang dilabel pada paksi Y harus diletak pada posisi Y ni. Dengar ni. Dengar. Awak nak pakai lama ni benda ni. Awak nak pakai lama. Maksud U, kos apa pun. Kimia ke, bio ke. Account tak lah. Okay, fizik especially. Awak nak pakai lama ni. Apa sahaja yang dilabel pada Y, awak kena letak di depan ni. Tengok. Apa yang dilabel dekat Y? 1/U. 1/U. Gunakan lens formula, letakkan 1/U di depan dan tengok apa hasilnya di belakang ni. Kalau formula yang dalam petak ni, saya letak 1/U di depan. Okay. So dia akan end up jadi apa? Siapa nak jawab? Syakirin ada? Syakirin. Dah okey belum Mai? Oh, ada siapa-siapa nak kerela nak masuk antara 6 orang ni? Nak masuk pula. Nak cuba. Hidayah ke? Rearrange Tak dia. ingat. Rearrange formula ni. Apa yang tak ingat dah? Bukan, rearrange formula. Kalau saya letak 1/U di depan, jadi apa lepas tu? Tepi-tepi ni. 1/V tolak 1/F. Okey, 1/V tolak 1/F. Okey, betul? Betul dah. Okay, thank you. So, step pertama, dengar mana-mana graf pun. Hooke's law ke apa ke awak boleh buat cara ni. Asalkan graf tu graf linear. Cukup. Memang boleh buat. Okey. Lepas awak dah settle Y. Ni dah selesai dah. Y dah selesai. Okay. Yang belakang ni belum. Awak cuma rearrange baru. Awak tak susun lagi in order. Dalam order dia yang betul. Awak belum susun. Okey. Dengar betul-betul. Salin semula 1/U sama dengan. Sebab 1/U ni dah selesai. Sama dengan pun selesai lah. Tak ada apa pun sama dengan je. Okey. Cari maksud ataupun cari apa yang dilabel pada paksi X. Sebab awak nak gantikan X ni. Awak nak gantikan X. Tengok. Apa yang dilabel pada X adalah 1/V. 1/V. Okey. Macam ni lah. Saya tak nak pilih itulah. Pilih macam ni. Saya padam. Okey, kita ulang balik semula. Jadi awak confuse pula. Okey. Awak ada dua cara. Sama ada awak menentukan apa dilabel pada X ataupun awak nak cari dekat mana gradient awak. Jadi kan awak tak
jumpa pula kan. Okay. Dekat mana gradient awak? Okay. So gradient graf ni positif ke negatif? Apa yang jawab? Senang ni. Negatif. Okay. Dalam dua-dua ni, 1/V tolak 1/F, ada satu tanda tolak yang menerangkan tentang ataupun yang melambangkan gradient. So, kalau kita susun macam ni, kita akan nampak lebih jelas. 1/F tambah 1/V. Okey. Oh, ke terbalik 1/U sama dengan ni terbalik. Patutlah pelik bunyi dia. Terbalik tadi Saya terbalik ke Hidayah tadi terbalik? Tak apa. Dimaafkan. Saya kot terbalik. Tadi kalau susun balik 1/F tolak 1/V. Macam tu. Okey. Jadi kita susun. Jadilah dia negatif 1/V tambah 1/F. Okey. Ini baru betul. Now kita dah checkmate kan label pada pas X. Patut saya pelik tadi. Siapa yang faham dia akan pelik kenapa saya tiba-tiba berhenti tu. Saya dah merasakan pelik gitu. So X adalah label on X axis. So betul tak label on X axis adalah 1/V? Betul. Dan betulkah gradient of the graph negatif? Betul. Okay. So selesai dah. Y sama dengan gradient darab dengan X plus dengan T. Maka yang belakang ini merujuk kepada nilai T. Apakah C? Equal Jeffrey. C ni apa? Matematik. C itu mewakili nilai apa? Y apa? Y-intercept. Y-intercept. Betul. Lintasan pada paksi Y. Panjang-panjang cerita ni, sebenarnya kita nak conclude bahawa bila awak cari Y-intercept, okay, awak cari Y-intercept, your Y-intercept in this graph equals to 1/F. Itu saja. Tapi kena ada proses dia, ni semua proses dia. Itu maksudnya, bila awak cari pintasan di sini, which is berapa? Berapa pintasan kat sini? 0 ke 0.04? 0.04. For sure lah, thank you. 0.04. Jadi masuk dalam formula 0.04 sama dengan 1/F. Maka F sama dengan 1/0.04. Dapatlah jawapannya. Berapa jawapan dia? 25 cm. 25. Jawapannya 25. Okey, 25 cm ke 25 hertz? cm. Bukan frekuensi hertz ke? Bukan frekuensi dalam hertz ke? Ni Airil. Ya. Bukan ke frekuensi dalam unit hertz. Kenapa pula cm ni? Sudah pening. Tak ingat dah cikgu. Jadi soalan ni bukan soalan frekuensi. Soalan ni F di sini walaupun simbol dia sama. F dalam cerita ni bukan frekuensi. F ni adalah Focal length. focal length. Panjang fokus. Dia atau jarak fokus.
Jarak fokus, jarak lah, jarak cm. Okey. Trik ni banyak soalan awak boleh guna. Susun dia jadi linear equation. Kemudian awak tentukan positif tak positif bila dia susun balik X. Kemudian tengok pintasan Y. Kadang-kadang dia melibatkan awak kena kira gradient. Kadang-kadang pintasan pada paksi Y. Dua je, gradient atau pintasan. Tak percaya, awak tunggulah awak jawab banyak pasal berlambak soalan macam ni. Berlambak. Okey. Awak kena pakai trik yang sama. InsyaAllah kalau boleh yang ni awak boleh aplikasikan lagi, insyaAllah boleh buat soalan macam ni. Okay, banyak skill ni banyak memang dekat U pun lecturer akan tanya awak apa maksud bintasan kat sini, apa maksud gradient kat sini. Straight away dia tanya, tapi pulang kat dia nak tunjuk ke tak kan. Dia lecturer. Belum tentu lagi dia tunjuk dekat awak semua ni. Because dia consider semua basic awak dah ambil dari sekolah menengah. Next, last one, second last. Second last adalah daripada tajuk haba. Yang ini pun sangatlah famous. Sangatlah famous. Awak kena tahu dulu, jumpa je. Ni semua saya dah beritahu ni. Jumpa je dalam soalan, ada penggunaan pemanas. Ataupun sebarang objek yang ada pemanas dalam dia. Macam cerek, apa lagi? Anything lah yang ada pemanas dalam dia. Okay. Dan pemanas itu bersambung dengan wayar elektrik. Menandakan mengguna kuasa elektrik. Menggunakan electrical energy. Awak kena buat satu idea. Bukan satu idea. Kena buat satu gambaran awal. Yang tenaga haba itu datangnya daripada tenaga elektrik. So, kalau nak tulis pasal energy conversion, paper 2 dalam situasi ni, the energy is coming from electrical energy and converted to heat energy. Sebab apa soalan ni famous? Sebab menggabungkan dua jenis tenaga yang kedua-duanya menjadi tajuk hebat, tajuk utama dalam fizik. Awak belajar elektrik, awak belajar haba. Jadi dalam tajuk haba, hujung-hujung dia memang dia nak gabungkan. Because cross, dia panggil cross topic. Soalan yang cross topic. Dia boleh sambung topik ni kait dengan satu topik satu lagi. Sebab tu soalan famous. So, hati-hati. Dengan kata lain, awak dah belajar electrical energy. E sama dengan PT. Ini tajuk elektrik ni. Macam mana cari tenaga elektrik? Power syarat dengan time. Masuk tajuk haba, awak belajar juga tenaga haba, simbol dia Q. Okay. Boleh dicari berdasarkan formula yang merujuk kepada situasi dalam gambar rajah. Dalam situasi ini melibatkan apa? Cuba awak tengok. Diagram shows 5 kg metal cylinder. Yang ni adalah mass with specific heat capacity 450. Yang ni adalah C. Using heater of power 1 kilowatt. Dekat sini ramai juga yang silap sebab tak gantikan dengan 1000 watt. 1 kilo ni pastikan awak gantikan kilo tu kepada 1000. Okay. Heater tu dipanaskan selama 10 saat sahaja time. Soalan tanya, what is the rise in temperature? Dekat tajuk haba awak tahu kalau ada peningkatan suhu, maksudnya awak akan pakai Q sama dengan M C delta theta. Okay, MC theta lah kalau dalam buku. Tapi kalau awak tak guna delta theta, awak dalam kategori apa dia panggil? Tanggang model. Sebab saya kata theta awak boleh tersalah keliru. Awak boleh keliru. Sebab theta tu suhu kan, awak familiar dengan suhu.
Kalau delta theta awak tahu perubahan suhu. Sebab kita nak sampaikan maksud perubahan suhu. Katalah awak ganti MC theta, soalan tanya rise temperature. Apa benda? Tak faham. Sebab awak ingat theta tu suhu. So, straight away kita guna delta theta. Apa perlu awak buat? Apa perlu awak buat? Saya dapat konsep ni. Soalan tanya, apakah rise in temperature? Bila melibatkan energy conversion, kita boleh cakap bahawa tenaga elektrik tu completely convert into heat energy. Completely converted into heat energy. Dengan kata lain, E sama dengan Q. Tenaga elektrik tadi sama dengan tenaga haba tadi. Okay, the next step will be to equate them. PT sama dengan MC delta theta. Ini apa maksud dia? Ini maksudnya tenaga elektrik telah bertukar kepada tenaga haba. Telah menjadi tenaga haba. Sebab tu formula yang kita akan pakai untuk selesaikan soalan ni adalah PT sama dengan MC delta theta. Boleh ke Ikuan? Ikuan? Ya, cikgu. Okey, awak masih lagi okey ke? Masih okey. Okey. Ikuan. Susun formula sebab awak nak cari rise in temperature delta theta. Okey, susun formula. Saya nak awak bacakan apa jadi bila kita nak cari delta theta, apa jadi pada formula. Cepat, bantu saya. Macam mana okey ke? Kau dah berhenti kan? Okey, Ikuan. Tanya lagi ke? Dah lupa dah, cikgu. Awak nak cari delta theta. Okey, formula jadi apa? Yang ni kita nak jadikan dia subjek. Tinggal apa? Sebelah kanan ni, tinggal apa? PT tolak MC. PT tolak MC. Betul? Confident? PT dah betul dah. Awak tengok ni. MC dengan delta theta ni dalam keadaan apa? Darab ni, darab. Okey, jadi apa? PT Darab Dia jawab lelaki. Bukan dia dekat nago. darab MC. Awak ada kat mana ni? Dekat rumah sepupu ke belum? belum lagi. Belum, on the way lah. Ha. Okey. Ni darab. Maka kalau kita ubah MC ni pergi belah sini, apa jadi? Kalau kat PT tambah MC. tambah pula dah. Subhanallah. MC delta theta ni dalam keadaan darab. Kalau bawa pergi belah kiri, maka jadi bahagi. PT bagi. PT bahagi MC. Okey. So, masuk nilai power 1000 darab dengan time 10 bahagi dengan jisim 5 darab dengan 450. Okey, Ikuan berapa jawapan? Tolong kira Ikuan. Sebab saya panggil Syakirin dah tak dapat ni. Syakirin dah ada. Sekejap je. Okey, kira. Ambil masa dulu, kira dulu. Jawapan dia 900,000. 900,000. Kau ni perubahan suhu dia. Ya, betul. Betul ni kira Ikuan. Takkan perubahan suhu sampai 900,000. Terbakar habis ni.
Ya. Tak habis lagi. Dia tengah tunggu abang jawab ni. Ikwan, cepat. 10,000 bahagi dengan 450 dah 5. Lepas tu Zahir tengok. Empat poin empat. Okey, 4.44. Okey. Dalam paper tu awak boleh jawab sampai 4.4 dah cukup dah. Kalau awak nak buat lebih pun boleh. Sebab termometer, kalau termometer makmal kita boleh baca dia point something je. Contoh 7.2 sampai situ je. Kita tak boleh baca ni belakang ni. 7.25 ni kita tak boleh baca. Kalau kita tak jawab, kita tak buat 5 tu pun tak apa. 7.3 ke. Okay. Tapi ni paper 1 tak apalah. Last one. Nak habis lah. Okay. Tahan bertahan. Diagram 3, yang ni berkenaan dengan lukisan triangle of forces. Satu beban digantung menggunakan 2 tali. Setiap tali itu dayanya adalah 5 Newton. Okey. Ketegangannya sama banyak. Sudut bukaannya sama banyak. If one rope has been cut, satu tali kita potong. What is the tension of the other rope? Sekarang ni berkongsi. Kalau putus satu yang tinggal tu akan bawa berapa banyak beban dan ketegangannya. Jawapannya. Okey, cara pertama awak perlu buat adalah melabel pada diagram. Setiap kali jumpa soalan macam ni, label lah berat beban tu. Okey, berat beban itu mewakili berapa. Kalau tak ada nilai, silalah label dengan tanda atau simbol W. Now you have 3 forces. W 5 Newton dengan 5 Newton. Okay. The next step will be melukis triangle of forces berdasarkan labeling tadi. Mula dengan weight dulu. Jadi saya ajar weight ke bawah, label W. Saya ambil yang ni bahagian sini. Saya sekarang sedang melukis weight yang warna kuning. Okay. Bila buat segitiga triangle of forces, kepala anak panah kita akan buat di tengah. Label pada diagram, kepala anak panah berada di hujung. Teknik dia. Kita label dekat diagram kan, kita akan buat garisan, kepala kat ujung. Lepas tu label. Biasanya di bawah. Kalau triangle of forces, garis anak panah di tengah. Macam lukisan vektor. Lepas tu lukis, tandakan W. Okay, next. Kita pilih salah satu. Saya nak pilih yang 5 Newton ni. Saya akan buat macam ni. Pada kecondongan yang sama, saya akan labelkan 5 Newton. Kemudian saya sambung satu lagi segitiga. Lengkaplah segitiga saya yang bersudut tegak. Dan salah satu sudut dalamannya adalah 60 darjah. Selesai triangle of forces saya. Okey, saya harap awak punya pun selesai. Saya nak warnakan ni. Topi aja. Okay. Soalan dalam paper tu, kalau melibatkan triangle forces, boleh pergi sampai 3 markah. Force pertama, force kedua, kemudian sudut dalaman. Markah dia. Okey, soalan ni apa maksud dia? Kalau satu tali putus, apa jadi dalam gambar rajah ni? Kalau kita lukis balik, macam ni jadi dia.
Tali duduk macam tu. Tension kat sini. Dia kata, what is the tension of the other rope? Apa jadi pada tension sini? Jawapan dia adalah sebenarnya minta awak cari W. Berapakah weight of the load? Sebab apa? Kan tali satu lagi tak putus dan juga tak bertindak, tak bergerak ke bawah, tak naik ke atas. Bermaksud tension sama dengan weight. Sekarang ni nak cari tension bila satu tali putus, awak sebenarnya nak cari weight of the load. Ni dia. Okay. But bear in mind, yang ini adalah lukisan untuk forces yang dikongsi. Yang dikongsi. Sebab kita ada dua tali. Satu lagi triangle kita, bentuk dia macam ni. Dia inverse. Belah kiri ya. Ni, untuk belah kiri ni. Dia macam ni. W. Lepas tu sudut dia 60. 90 darab. Okey, ni satu lagi set. Untuk sebelah kiri. Ini weight untuk sebelah kiri. Ini weight untuk sebelah kanan. Apa maksud dia? Sama tak segitiga ni? Sama. Kita cari satu. Last sekali kita darab 2. Kerana weight ini ditanggung oleh 2 set triangle. 2 tali. 2 tension. Abaikan yang ni dulu. Tapi dalam kepala awak kena ingat dapat jawapan W mesti didarab 2. Mesti didarab 2. Kerana tali ni dengan tali kanan dengan tali kiri dua-dua berkongsi beban yang sama. Berkongsi beban yang sama. That's the word. Okay. Cari W ni. Cikgu matematik awak akan sedih kalau awak tak boleh jawab dia. Dia ajar awak trigo gila-gila punya advance sampai tingkatan 5. Awak tak boleh cari side ni, W ni. Nak pakai apa? Siapa nak jawab? Nak pakai hukum apa? Sin, cos, tangent. Tengok sudut 60. Tengok depan sudut tu. Ada W. Lepas tu awak ada hypotenuse. Jangan ambil sebelah sebab awak tak ada maklumat sebelah. So it is opposite and hypotenuse. Nak pakai apa? Sin. Nak pakai sin. Okay, thank you. Sin saya tak hafal. Sin, saya tak hafal. Tentang dengan hypotenuse. Saya tak hafal. Kalau saya hafal, tentu tak susah. Okey, sin bertentangan dengan hypotenuse, cos sebelah dengan hypotenuse, tangent bertentangan dengan sebelah. Okey, so kita pakai yang ni sebab kita ada maklumat yang bertentangan dengan 60 dan kita ada hypotenuse. So sin kepada 60. Sebab sekarang ni sudut kita adalah sudut 60. Yang bertentangan dengan 60 adalah W bahagi dengan hypotenuse 5. Okay, Ikhwan sekali lagi. Last one, Ikhwan. Macam mana nak buat ni? Kena cari dia punya apa? Operasi apa? Darab. Darab. Apa darab apa? Sin 60 darab 5. Okey, sin 60 darab 5 ke 5 darab sin 60? Boleh
5 darab 90. Okey, tekan kalkulator awak. Saya nak tahu jawapan. Kejap itu. Okey. Okey, awak tekan dua jawapan ni Kuan. Masing-masing semua yang ada kat sini tekan dua jawapan. Sin 60 darab 5 dengan 5 darab dengan sin 60. Cuba tengok jawapan. Sama tak sama? Jawapan dia 4.330. Dua-dua sama. Okey, dua-dua sama. Okey, kebetulan sama. Kalau awak setting degree, awak mungkin dapat jawapan sama. Ada ketika, yang ni saya jumpa tiap tahun. Datang kat sini je, ada yang confused dan darabkan sudut tu dengan 5. Contoh macam ni. So dia darab ni. Dia nervous, dia darab. Jadilah dia sin 300. Salah. Tertongging salah. Okey, hati-hati sentiasa mula dengan nombor didarab dengan sin sudut apa-apa. Itu lebih selamat lah. Okay, back to the answer yang Kuan bagi. 4.33 ke? 5 sin 60. 4.33 Newton. Balik kepada apa yang saya cerita tadi. 4.33 Newton ni disokong oleh tali sebelah kanan. Sebab kita buat triangle sebelah kanan. Ni sebelah kanan. Macam mana pula dengan sebelah kiri? Nak kira pula ke? Tak payah. Tak payah. Segitiga yang sama, sudut bukaan yang sama, tension yang dikongsi sama. Tenang kerja kita. Kita cuma darab 2. Okay? Sebab dia nak apabila tali itu tinggal satu sahaja. Jadi dia tak kongsi lah. Everything tali tu akan akan take account ataupun bertanggungjawab. Okey, 4.33 darabkan dengan 2. Maka dapat jawapan akhir tension yang juga sama dengan weight, iaitu sama dengan 8.66 Newton. Okey. Saya harap kita punya pertemuan lebih kurang 1 jam suku ni. Lebih kurang 1 jam suku. Kalau tak dapat 100% pun dapatlah 70-60%. Please. Benda ni tak jadi sekelip mata, awak kena buat latihan. Awak kena pergi cari pasir, cari soalan lebih kurang sama. Masa yang sangat penting selepas ni adalah beberapa jam lepas ni. Malam ni atau esok pagi. Yang tu sangat penting. Sebab apa? Awak akan lupa. Awak akan lupa. Bukan doa, tapi memang macam tu. Macam mana nak bagi safe? Malam ni atau esok pagi, cari soalan lebih kurang sama. Ada dekat pasir, bersepah dekat pasir. Cuba buat semula. Masa tu dia akan safe. Lepas tu awak tidur yang cukup. Dia akan safe. Kalau tak, malam ni, saya tahu lah kalau budak lelaki malam ni heaven lah. Bola, ada bola Piala Malaysia ada, EPL ada, Liga, Bundesliga semua ada. Lepas tu nak main game, perempuan nak tengok Squid Game lah, tengok Alice in Borderland, macam-macam lah. Kan, Netflix banyak cerita. Masa tu awak akan lupa. Jadi pilihan awak. Pilihan awak lah, saya tak boleh kacau lah weekend awak punya pilihan. Tapi awak pilih apa, awak dapat tu. Sebab kalau dalam fitness pun, you eat biryani, your fitness is biryani. Okay? Kalau awak nak fit, nak main bola, makan nasi, makan biryani, makan benda-benda pelik-pelik, fitness awak cara tu lah. Sama belajar pun. Awak belajar cara tu, banyak tu lah awak dapat. Awak expect apa lagi? Lepas tu hidup susah, result nak sambung study susah, kerajaan gagal. Buatlah hashtag kerajaan gagal. Contoh, bukan awak lah. Bukan awak baik, saya tahu. Semua kita letak blame dekat orang. Sebenarnya kita yang pilih jalan tu. Kita yang tersilap. Okay, cukup. 4 suku dah. Kalau ada apa-apa lagi lepas ni,
yang awak rasa perlu tanya, tolonglah bertanya. Terima kasih kepada semua. Ikhwan, Syakiri, Hidayah, Airil, Adli dengan Zai. Walaupun tak wajib lah awak masuk juga, saya harap awak boleh serap seberapa yang awak boleh. Jumpa lagi dalam kelas akan datang hari Isnin. Esok saya ada kelas YPM, kalau nak masuk boleh masuk. Nanti saya bagi link. Saya YPM dengan budak sekolah ni lah, kita Lenggung ni. Saya akan ajar esok tajuk gas law. Gas law. Okay, jumpa lagi. Take care, jaga kesihatan, jaga diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih. Salam. Terima kasih cikgu. Sama.